Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita bertemu lagi dalam sesi kelas kita pada hari ini. So, untuk kelas yang lepas, kita telah pun melihat atau telah memasuki bab 9 iaitu bab berkenaan dengan bumi. Okay, di mana pada kelas yang lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan komponen-komponen yang terdapat pada sistem bumi. Bermula dengan hidrosfera iaitu berkenaan dengan taburan air di bumi, dan kita ada atmosfera iaitu lapisan-lapisan udara di bumi, dan kita ada geosfera iaitu zon-zon permukaan tanah dan juga bata yang terdapat di atas muka bumi, dan juga kita telah tengok kepada satu lagi iaitu biosfera yang berkenaan dengan taburan kehidupan di atas muka bumi daripada manusia, haiwan, mikroorganisma sampailah kepada tumbuh-tumbuhan. Okey. Nah, kita pun membincangkan stratifikasi bagi atmosfera, dan bagi hidrosfera, dan kita pun melihat bagaimana taburan air di bumi, dan juga lapisan-lapisan bumi. Yang mana lapisan bumi ni paling dalam ialah teras dalam, kemudian kita ada teras luar, dan kita ada mantle bumi, dan kita ada kerak bumi. Di mana kalau kita tengok kat sini mantle bumi. So kita ada tengok sini mantle bumi pula ada 3 lapisan. Mantle bumi ada 3 lapisan, bermula dengan paling luar litosfera dan astenosfera dan seterusnya mesosfera. Dan kita pun membincangkan bagaimana planet bumi ini merupakan satu-satunya planet yang terdapat dalam sistem suria kita ini yang mampu menampung keperluan bagi hidupan seperti manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sebab kita ada kandungan oksigen yang sangat tinggi, yang boleh dikitas mula dengan adanya tumbuh-tumbuhan, berlakunya simbiosis ataupun adanya saling perkaitan, bantu-membantu antara organisma-organisma ini untuk memastikan kelangsungan hidup bagi setiap satunya. Nah, kita pun melihat bagaimana kedudukan bumi yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan matahari. So, kita punya planet menerima sumber haba yang secukupnya, dan kita tidak pun menerima terlalu banyak sumber haba sehingga boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan kita ada sumber air yang penting sebab kita ni 90% kita daripada kita punya body ini daripada air. So, hari ini kita tengok berkenaan dengan bahan bumi. So, kalau kita ingat balik lapisan bumi tadi, kita tengok daripada luar ke dalam. Yang pertama sekali adalah kerak bumi. Itu lapisan paling luar bumi. So, kerak bumi ini dia terbentuk daripada pelbagai jenis batu-batuan yang berbeza. Yang berbeza sama dari segi kekerasannya, warnanya, bentuknya, strukturnya, teksturnya dan juga cara pembentukannya. So, kerak bumi kita ini memang banyak batu-batuan yang berbeza sifatnya. Dan tetapi untuk nak memudahkan kita, nak memahamkan kita tentang jenis batu-batuan ini, geologi telah pun mengklasifikasikan, telah pun mengkategorikan jenis-jenis batuan ini kepada 3 yang asas. Yang pertama ialah batuan igneous. Yang kedua ialah batuan sediment. Yang ketiga ialah batuan metamorphic. Saya ulang, ada 3 kategori batuan. Yang pertama ialah batuan igneous, igneous, igneous. Yang kedua ialah batuan sediment. Yang ketiga ialah batuan metamorphic. Dan selalunya setiap daripada kategori batuan ini terbentuk dengan cara yang berbeza dan mengambil masa bukan sehari tapi beribu-ribu tahunnya. So, umur bumi ini memang dah tua. So, bayangkan berapa lama usia batu-batuan yang ada dekat permukaan bumi kita ini sekarang. Nampak macam simple, batu tepi jalan. Tapi mungkin umurnya sudah pun mencapai beribu-ribu ataupun berjuta-juta tahunnya. So, semua batuan ini dia mengandungi bahan yang dikenali sebagai mineral. Ada mineral-mineralnya yang tertentu. Setiap batuan ini ada contoh unsur karbon. Kita ada silika, kita ada silikon. So, ini panggil sebagai mineral. So, setiap batuan ini mempunyai kepelbagaian mineral yang terkandung dalam setiap satu bagi batuan tersebut. So, kita tengok kepada jenis batuan yang pertama iaitu batuan igneous. So, batuan igneous ini terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantle bumi.
So bila berlaku letusan gunung berapi, okey, magma dalam mantle bumi ini akan terkeluar, okey, untuk menghasilkan lava. Okey, so bila magma ataupun lava ini terkeluar dan mengalir di atas permukaan bumi dan mengalami penyejukan ataupun pembekuan, maka lama kelamaan dia akan membentuk batuan igneous. Okey, dan batuan ini mengandungi pelbagai bahan mineral. Okey. Yang kedua kita tengok pada batu sedimen. Okey. Batu sedimen ini terbentuk hasil daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Okey. So selalunya dalam dari masa ke semasa, okey, bumi ini akan mengalami perubahan muka bentuk. Okey. So contohnya ada angin, kita ada air. So kedua-dua ini akan menyebabkan bumi ini sentiasa berubah bentuk. Okay, dan benda-benda ini akan menyebabkan berlakunya hakisan. Okay, so bila berlakunya hakisan ataupun lulu hawa, okay, yang kita akan tengok kemudian pada kelas yang akan datang. Okay, so dia akan membawa, okay, bahan-bahan seperti debu, tanah dan juga batu-batu kecil ini untuk pergi ke sungai-sungai. Okay, untuk pergi melalui glasier, okay, dibawa oleh angin. Dan lama kelamaan batuan ini dia akan mula bertindih dan akan mula dimampatkan. Okay, akan mengalami proses mampatan, okay, oleh tekanan yang dihasilkan oleh lapisan-lapisan batuan tersebut. Dan lama kelamaan setelah beribu-ribu tahunnya maka terbentuklah batuan sedimen. Okey, di mana batuan sedimen ini terdiri daripada lapisan yang banyak, okey, yang kadang-kala boleh berongga dan juga kadang-kala mengandungi fosil. Apa itu fosil? Nanti kita akan tengok kemudian. Okey, so inilah batuan sedimen. Okey, percaya ataupun tidak, batuan sedimen juga membentuk ataupun telah membentuk batuan yang sangat besar. Okay, contohnya di area Australia, okay, kita ada satu kawasan yang berada di tepi-tepi penghujung benua Australia. Ada satu macam binaan batuan yang terbentuk secara semula jadi. Okay, bila geologis kikir, tengok bakajian, nampaknya lapisan-lapisan ataupun strata beberapa jenis batuan yang mengandungi mineral yang berbeza. Okay, so itulah contoh batuan sedimen. Okey, yang akan mengambil masa memang lama untuk terbentuk hasil daripada tekanan ataupun mampatan lapisan-lapisan tersebut yang telah terenak dibawa oleh pelbagai sumber alam seperti sungai dan juga angin. Okey, yang terakhir ialah batuan metamorfik. Okey, so batuan metamorfik ni pula adalah batuan yang dimana terbentuk apabila batuan igneous ataupun batuan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Okay? Berarti bila batuan sedimen ataupun batuan igneous ini mungkin dia terjatuh ke apa semua tu, berada dalam kawasan mantle bumi yang di mana kita tahu semakin dalam semakin bertambah suhu, semakin dalam semakin tinggi tekanannya. So bila batuan sedimen dan juga ataupun sedimen ataupun igneous ini jatuh ke ataupun berpindah ke mantle bumi dan sebagainya, hasil daripada tekanan yang tinggi beserta suhu yang sangat tinggi, maka batuan sedimen ataupun batuan igneous ini akan menjadi batuan metamorfik. Okey, so biasanya antara ketiga-tiga jenis batuan ini, batuan metamorfik merupakan batuan yang paling keras ataupun lebih keras daripada batuan asalnya. Okey, so secara amnya antara sedimen, igneous dan juga metamorfik paling keras, diikuti dengan batuan igneous dan seterusnya batuan sedimen. Okey, so inilah bagaimana terhasilnya ataupun terbentuknya batuan-batuan yang terdapat di atas permukaan bumi kita ini. Okey, so untuk kelas ini itu sahaja. InsyaAllah pada kelas yang akan datang esok kita akan tengok berkenaan dengan proses utama bumi, di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan proses endogen dan juga eksogen, insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.